Etika dan peradaban sangat penting sebagai penanda aras untuk membentuk jati diri dan nilai moral individual atau masyarakat, terutamanya dalam usaha mendukung tanggungjawab sosial. Kedua-duanya harus difahami dan dihayati oleh setiap individu masyarakat sebagai panduan utama untuk memberikan kesedaran betapa pentingnya peranan etika dan peradaban dalam usaha mendukung tanggungjawab sosial. Konsep realiti sosial menggambarkan pengalaman hidup yang dilalui dan diterima oleh pelbagai kumpulan. Realiti sosial sejagat terbahagi kepada dua, iaitu realiti sosial yang ditentukan oleh pihak berkuasa, selalunya berasal dari atas ke bawah. Realiti sosial yang lebih terbuka iaitu realiti sosial yang dibentuk oleh seseorang, sesebuah keluarga dan dalam kalangan komuniti untuk memenuhi keperluan seharian masing-masing. Tahrifan harian ialah realiti sosial yang dialami oleh setiap orang dalam kehidupan seharian. Dalam erti lainnya, realiti sosial merupakan sesuatu yang dicapai dan difahami oleh seseorang dalam apa jua perkara dan menunjukkan cara seseorang individu menyelami dan mengamalkan budaya mereka. Sebagai contohnya, budaya masyarakat Melayu, budaya masyarakat Cina, budaya masyarakat India, budaya masyarakat Iban. Rujuk kepada fenomena dan tingkah laku yang berkaitan dengan sistem perundangan, protokol atau perlembagaan yang telah diinstitusikan secara menjadi struktur kuasa dominan dalam negara. Tarifan autoriti yang tertinggi di dalam Malaysia ialah Perlembagaan Persekutuan. Dalam Perlembagaan Malaysia, Artikel 160 menetapkan bahawa orang Melayu mesti menganut agama Islam, bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan budaya dan adat resam. Contohnya adalah seperti Gagasan Satu Malaysia yang dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk diguna pakai dalam pentadbiran negara. Peranan etika dan peradaban dalam usaha mendukung tanggungjawab sosial merupakan suatu pilihan atau keputusan dalam tingkah laku seseorang yang memberikan kesan kepada alam persekitaran. Dalam masyarakat pelbagai etnik dan agama di Malaysia, istilah etika, moral, majikan dan sebagainya digunakan untuk memaparkan tanggungjawab seseorang anggota masyarakat itu lahir daripada teras nilai dalam peradaban mereka. Setiap individu bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan menjadi ejen moral bagi memastikan setiap etika tindakan yang dilakukan mengikut etika yang baik. Terdapat 6 sifat amanah kepada profesyen, iaitu jujur, amanah, cekap, tekun, setia dan menyimpan rahsia. Nilai-nilai teras ialah falsafah peribadi yang dipegang kuat oleh individu dan kumpulan bagi memberikan bimbingan, mempengaruhi fikiran, menetapkan maklumat dan keutamaan hidup, membuat keputusan dalam kehidupan seharian. Dikenali sebagai Corporate Social Responsibility (CSR), ia mendukung kewajipan pengurusan sesebuah organisasi untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang akan membantu dalam hal kebajikan kepada masyarakat dan organisasi. 7 subjek utama tanggungjawab sosial ialah tadbir urus organisasi, hak asasi manusia, amalan buruh, alam sekitar, amalan operasi adil, isu pengguna dan pelibatan dan pembangunan masyarakat. Manusia perlu memahami kepentingan memelihara ekosistem supaya alam sekitar sentiasa dalam keadaan seimbang. Hal ini kerana manusia merupakan sebahagian daripada ekosistem yang tertakluk pada hukum ekologi semula jadi.
Isu pencemaran masih sukar diatasi kerana kegagalan pelbagai pihak dalam usaha menghayati tanggungjawab sosial yang menjaga, memelihara dan memelihara alam sekitar. Sebagai contoh, pencemaran air, pencemaran amonia dan bahan cemar lain dari kilang ke kawasan perairan. Kesedaran nasional sangat penting dalam aspek sosial di Malaysia. Hal ini demikian kerana dengan kesedaran sosial, ini akan mewujudkan toleransi kaum yang sangat tinggi dalam negara. Selain itu, kesedaran nasional ini akan menjadikan rakyat Malaysia berfikir secara kritikal dan bertindak secara rasional. Hidup bermasyarakat menjadi keperluan manusia untuk membina sebuah institusi keluarga, seterusnya membangunkan sebuah negara yang bertamadun. Hal ini bererti dalam kehidupan bermasyarakat, kita memerlukan jiran tetangga, berorganisasi, bersaudara, berkasih sayang dan sebagainya. Kesedaran yang tinggi tentang tanggungjawab sosial semestinya ada dalam diri individu yang memiliki tahap penghayatan dan pengalaman nilai keadilan sosial. Sifat mulia yang sentiasa mementingkan nilai keadilan terlihat dalam penzahiran sikapnya yang suka membantu orang lain dalam kesusahan. Kelangsungan dan kemajuan sesebuah peradaban atau ketamadun dapat dicapai. Sebagai contoh, aktiviti kejiranan boleh menjadi salah satu inisiatif untuk memupuk kemesraan antara anggota masyarakat. Sukarelawan ditafsirkan sebagai individu atau kumpulan yang menjalankan kerja sukarela yang bertujuan memberikan kesenangan dan kemudahan kepada masyarakat. Kesukarelaan pula merujuk sesuatu pekerjaan yang dilakukan secara rela hati dan tiada paksaan daripada mana-mana pihak. Kesukarelaan ini bermaksud segala hal yang berkaitan dengan sukarelawan. Oleh itu, kita harus memahami konsep sukarelawan dan aktiviti kesukarelaan bagi memastikan kita dapat melahirkan sukarelawan. Kumpulan sasaran bagi kerja kesukarelawanan ialah individu, kumpulan, keluarga, komuniti, organisasi dan masyarakat secara umum. Sekiranya anda ingin mendekati kumpulan kesukarelawanan, anda mestilah memastikan bahawa aktiviti kesukarelawan yang ditawarkan itu merupakan keperluan atau permintaan daripada kumpulan sasaran. Untuk menjadi seorang sukarelawan yang berkualiti, kita mestilah mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap sesuatu tugas. Sebagai contoh, jika kita pergi ke tempat kemalangan, kita perlu yakin bahawa kita mampu membantu mangsa, seperti menenteramkan mangsa yang terlibat, memastikan mangsa berada dalam kawalan dan keadaan yang selamat, merawat mangsa sebelum ketibaan pegawai perubatan. Selain itu, para sukarelawan perlu menyemai perasaan sikap kasih sayang yang kuat supaya mudah timbul rasa empati dan dapat dirasai oleh masyarakat sekeliling. Ketika berada di tempat yang terlibat dengan bencana banjir, sukarelawan perlu memainkan peranan utama kepada masa banjir. Secara keseluruhan, etika, moral dan akhlak adalah elemen makna emosi dalam manusia. Yang kedua ialah ia adalah tali-tali pengikat kemanusiaan hingga terbina hubungan antar manusia, kumpulan, negara dan sedunia. Yang ketiga ialah ia perlu dikaji bukan sahaja pada peringkat individu tetapi juga pada peringkat akar umbi, iaitu mikro, institusional, masyarakat sivil dan pihak-pihak berkuasa makro. Holy Grail.